Baik, itu dia antara pengumuman dan juga intipati kerangka dan juga elemen yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam paket rancangan ekonomi prihatin rakyat, dan ini sebenarnya memberikan kelebihan kepada semua kerana dalam ucapan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, no one will be left behind. Itu sebenarnya satu berita baik untuk pengusaha dan juga usahawan yang berada di Malaysia. Tapi bagaimana pula dengan nasib usahawan kita yang berada di luar Malaysia? Kita tak tahu bagaimana keadaan mereka di sana, apakah perkembangan terkini mereka disebabkan oleh pandemik 19 ini. Jadi untuk kita mendapatkan cerita-cerita yang sahih daripada mereka sendiri, terutamanya di sekitar London, sekarang ini sudah pun bersedia bersama dengan kami di Studio Sat Pagi Malaysia menerusi Zoom untuk kita bersama Nur Azlina Zain Abidin selaku usahawan Malaysia di London untuk kita bertanyakan bagaimana keadaan beliau di sana. Hello. Puan Azlina ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat di sana? Sihat, Alhamdulillah. Selamat pagi di Malaysia dan semua rakyat Malaysia. Selamat pagi. Okey, jom kita cerita sikit bagaimana sebelum kita cerita berkenaan perniagaan Puan Azlina sendiri yang mungkin terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Mungkin situasi terkini sekitar London bagaimana? Sekitar London, jalan raya masih lengang. Kita semua rakyat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi mematuhi jarak, tak keluar daripada rumah, duduk di dalam rumah. Pusat-pusat bandar pun masih lengang dan polis mengawal dalam keadaan yang baik, dan rakyat sini juga mempunyai disiplin yang bagus. Semua tak keluar rumah sangatlah. Jadi keadaan memang terkawal. So far so good. Baik Puan, di London sendiri apakah bentuk perniagaan yang diusahakan oleh Puan, dan bagaimana wabak COVID-19 ini memberi kesan secara langsung terhadap implikasi ataupun perjalanan perniagaan Puan sendiri? Saya mempunyai kafe di Westfield, Stratford City. Memang terkesan dengan keadaan COVID sebab Westfield Shopping Centre sendiri diarahkan tutup. Kecuali bahagian supermarket dan juga farmasi yang dibenarkan buka. Tapi walau bagaimanapun, kami dibenarkan sebagai pengusaha untuk kafe dan restoran dibenarkan untuk membuka perkhidmatan penghantaran makanan, dan juga pelanggan boleh membeli makanan secara bungkus. Jadi kita masih boleh meneruskan perniagaan walaupun dalam keadaan COVID. Maksudnya di dapur di kafe Puan sendiri berasaplah sikit ya. Dan pasti ada pekerja di kafe tersebut untuk menyiapkan makanan tersebut ya? Macam sekarang kita ada 10 orang pekerja, tapi sebab masalah COVID jadi kita tak boleh semua orang bekerja dalam satu masa yang sama sebab kita nak ada macam social distancing lah. Tak boleh rapat-rapat sangat kan. Jadi kita take turn, walaupun macam tu 80% gaji pekerja walaupun dia pun tak bekerja, mereka masih dapat gaji juga sebab kerajaan membantu selama 3 bulan. Jadi gaji pekerja akan dibayar 80% sehingga gaji yang £2,500 sajalah. Baik. Tapi kebanyakannya memang dapat 80%. Walau kerja tak kerja pun dia dapat. Itu inisiatif yang digagaskan oleh kerajaan di sana sendiri. Tetapi dari segi untuk Puan dan juga perniagaan, saya kata F&B khususnya, adakah rantaian pembekalan sumber bahan mentah dan juga bahan-bahan makanan untuk dimasak dan juga disediakan itu terputus dan juga ada sedikit masalah ataupun kekangan yang dihadapi dari segi mendapatkan sumber-sumber bahan mentah itu, Puan? Walaupun kita tengok kan kat TV macam dekat London ni macam nampak macam serius, tapi sebenarnya kami okey. Bekalan makanan memang cukup. Barang-barang makanan basah, kering, semua lebih pada cukup. Jadi even macam harga pun tak beza. Masih dalam harga yang sama, masih banyak lagi dekat kedai melebihi sekarang ni. Even macam saya, kadang-kadang saya order daging dan ayam daripada saya punya supplier, dia pun cakap harga masih sama, tak berubah, masih dapat dalam kuantiti yang sama juga, tak ada beza.
Jadi kita tak ada masalah langsung dari segi pembekas, supplier, dari barang-barang mentah lain, margarin semua cukup. Alhamdulillah. Bagaimana pula dari sudut permintaan pelanggan sekarang ini, pasti mungkin ada sedikit berbeza yang dialami sebelum dan juga selepas penularan pandemik ini? Ya, sebelum ni memang kedai memang sentiasa penuh, ramai orang, especially tempat kami ni makanan Malaysia kira bukannya seperti di Malaysia yang semua ada kedai Malaysia kan. Jadi kat sini dekat shopping mall ni kami saja kafe yang menyediakan makanan Malaysia. Jadi memang terkesan masa mula-mula COVID ni 50% jualan ya, hasil jualan jatuh. Tapi kami cuba relax sebabnya kami memang ada plan B, maknanya kami memang menyediakan juga perkhidmatan untuk penghantaran dan memang sentiasa ada dan juga dia orang boleh take away, means dia orang boleh bungkus. Jadi bila kita ada problem dengan COVID, kita tak panik sebab kita memang dah ada plan B. Jadi maknanya bila COVID tu kita akan tutup, jadi maknanya dia pun tak boleh duduk dalam kedai makan, pun cuma boleh beli makanan untuk bawa balik dan juga penghantaran. Tapi dari segi penghantaran servis memang ada peningkatan. Jadi dari segi jualan tu tak banyak beza lah. Sebab kalau kita kata nak rasa jatuh sikit pun kita tak ada sangat implikasi yang drastik. Sebab memang kita dah ada semua plan-plan untuk hadapi apa-apa cabaran sekalipun. Ya. Baik, Puan sendiri sebagai kita kata pengakhiran bagi sesi kita pada kali ini ataupun pagi ini, mungkin ucapan daripada Puan sendiri mewakili sahabat-sahabat kita dan juga ahli keluarga yang berada di London ketika ini untuk kita melihat bagaimana sahabat-sahabat dan juga Puan sendiri menghadapi situasi pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia ketika ini. Bagi saya rasa walaupun kita semua menghadapi masalah yang sama ya, bukan sahaja di London, di seluruh dunia, tapi kita tidak boleh berputus asa. Kita mesti menggunakan peluang ini untuk menjadi lebih proaktif, lebih dalam bersikap positif dan lebih kreatif dalam mencari peluang-peluang perniagaan dan kita explore lagi bagaimana kita boleh memaksimumkan perniagaan kita daripada just kita duduk tak buat apa-apa. Jadi kita kena positif dan proaktif. Itu cabaran kita. Tapi saya rasa sebagai di London, kita bersyukur Alhamdulillah sebab walaupun dalam keadaan macam ni, kerajaan Britain membantu dari segi dana seperti grant dalam between 10,000 hingga 25,000 pound untuk SME. Dan juga dia ada bagi cukai perkhidmatan, maknanya cukai VAT macam GST lah kat Malaysia tu, dia boleh tunda sampai 3 bulan dan dia tak akan kenakan penalti. Dan juga macam saya katalah ada imbuhan-imbuhan yang lain. Jadi sebab tu perniagaan saya rasa dalam keadaan ini semua masih bertenang. Macam belum ada rasa nak panik ke, nak risau ke, sebab saya rasa kerajaan pun mengambil bertimbang rasa dalam semua bentuk perniagaan dan juga kerajaan banyak membantu rakyat untuk tidak panik dan dia pun mencuba sedaya upaya untuk semua menstabilkan keadaan. Baik, terima kasih sekali lagi pada Puan Azlina kerana bersama dengan kami dan juga kita harapkan yang terbaik dan juga kita mendoakan kesihatan dan juga kesejahteraan Puan, sahabat handai, keluarga dan juga mereka yang berada di mana saja anda berada. Saya tambah lagi satu. Ya, silakan. Kerajaan di sini juga kerajaan Malaysia sendiri, konsulat Malaysia di Britain juga banyak membantu dalam memberi sokongan dan juga bantuan dari segi nasihat. Dia ada hotline, kalau siapa-siapa perlukan bantuan, dia menyediakan talian khas. Jadi kita semua sebagai rakyat Malaysia kat sini, kita memang bersatu dalam menjalankan perniagaan juga. Kita tak ada macam nak kita semua kita okey, kita boleh handle situasi. Baik. Terima kasih Puan Azlina. Terima kasih Puan, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami pada pagi ini.